Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Sumbangan didik kasih kembali ke sekolah membawa keceriaan kepada golongan memerlukan. Teknologi memberi impak kepada kehidupan masyarakat. Sempena memperingati hari ulang tahun perasmian Masjid Kampung Sungai Besar yang ke-40, petang tadi diadakan majlis doa kesyukuran. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian kupon peralatan persekolahan kepada 18 anak yatim yang tinggal di Kampung Sungai Besar. Pasukan Polis Diraja Brunei meraihkan sambutan Hari Polis ke-103 tahun dengan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran. Hadir Dato' Paduka Seri Haji Awang Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis termasuk sembahyang fardu maghrib berjemaah. Majlis diadakan di Surau Polis, Gadong. Kedamaian sejagat dan menjadi pendidik yang memberikan contoh tauladan antara impian kanak-kanak yang tersirat dalam projek Pokok Impian. Projek yang dilancarkan semalam menerima 330 impian kanak-kanak. Majlis pelancaran berlangsung di sebuah pusat membeli belah Kampung Salam Bigar. Antara yang menghadiri Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Dato' Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Hatib, Dato' Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara impian yang dikongsikan meliputi kebajikan, kedamaian dunia dan berakhirnya konflik. Impian-impian tersebut mencerminkan impian ke arah hidup positif dan dunia yang lebih baik. This is from our General Manager, Siti Ketlawi. Anak-anak yatim dari Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau menerima bantuan semasa majlis penyerahan sumbangan didik kasih kembali ke sekolah. Majlis berlangsung petang tadi di Sekolah Rendah Dato' Muhammad Yassin, Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. 50 anak yatim terpilih dari Rancangan Perumahan Negara Pancur Mengkubau menerima sumbangan keperluan peralatan persekolahan dari Kumpulan Ikhwanul Mahabbah. Sumbangan disampaikan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan didik kasih bertujuan membentuk sikap dan amalan bersedekah serta bantu-membantu mereka yang memerlukan. Hari terakhir cuti persekolahan dimanfaatkan sepenuhnya bagi mengeratkan silaturahim. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Cuti penggal persekolahan berakhir hari ini, namun sebilangan ibu bapa mengambil kesempatan dengan mengadakan aktiviti riadah bersama keluarga di tempat-tempat peranginan di negara ini. Di daerah Tutong, Pantai Seri Kenangan sering menjadi tumpuan orang ramai untuk meluangkan masa bersiar-siar, berkelah sambil berkumpul dan beriadah bersama keluarga. Sesetengah keluarga sanggup datang lebih awal mahupun bermalam bagi memilih pondok ataupun tapak untuk aktiviti berkelah.
Normally kalau tahun baru ramai orang berkunjung and then pasal awal lah tu membooking tunggu penuh-penuh atau. Jadi suasana di sini memang alhamdulillah cuaca pun nyaman juga tahun baru ni. Jadi kami sekeluarga berkumpul lah juga di sini untuk beredah barbecue untuk menyambut tahun baru 2024. My family endang dari Batas pulang sudah kan pilih lokasi pantai Sri Kenangan ni dari last month I think. Pasal the view quite good and facilities of the beach quite impressive and the view quite nice. Panas pun di sini kira-kira semalam saja. Tahun baru inilah kami berkempen di pantai Seri Kenangan. Asal kami pilih pantai ini siok pulang. Ramai time cuti, ramai orang kempen daripada depan belakang. Di tempat sini siok pulang, anginnya kuat, lepas tu nyaman lah lihat-lihat pemandangan di sini. Pada tahun ini kami berkumpul ni boleh mengeratkan silaturahim kami lah. Khazanah tradisi budaya dan kesenian masyarakat Melayu dipamerkan semasa Malam Kebudayaan Bemukun. Dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Bokok, acara diadakan semalam di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Daerah Tempurung. Acara antara lain bertujuan memberi pendedahan kepada golongan belia selain memastikan budaya bermukun terus dipertahankan untuk generasi seterusnya. Dengan reka bentuk yang menarik dan mencuit hati, mainan koleksi berbentuk figure iaitu PopMart semakin popular dan diminati dalam kalangan generasi masa kini, terutama sekali peminat dan pengumpul. PopMart Brunei menampilkan pelbagai reka bentuk mainan keluaran terkini. Bungkusan yang menyembunyikan mainan figure dalam setiap kotak PopMart menambah daya tarikannya kepada peminat untuk mendapatkan reka bentuk yang diingini atau diperlukan untuk melengkapkan set yang dikumpul. Our shop is committed to spread joy and to light up passion through the art toys and also pop culture blind boxes for everybody to enjoy. Yes, there's definitely a market for Brunei, and PopMart is for toy collectors enthusiasts of all ages. Seperti perniagaan lain, perusahaan ini turut berdepan dengan cabaran seperti perubahan pasaran yang dinamik. Dengan kepantasan menyesuaikan diri dalam era yang serba mencabar ini, mereka berjaya mengatasi cabaran dan mengikuti trend terkini. We definitely encounter obstacles along the way, such as dynamic market changes. For example, we have to keep on following the trends and also logistical hurdles. But thankfully, our team is fast to adapt and we also adopt crisis management to overcome these challenges. Permainan video berkonsepkan realiti maya atau VR antara alat permainan terkini yang mendapat perhatian pengguna. Dengan menawarkan permainan secara maya, VR juga boleh digunakan sebagai simulasi latihan dalam pendidikan atau industri. Haji Azizi Ahmad membawakan laporannya. Berbeza dengan permainan video tradisional, CAD VR mampu memberikan pengalaman yang unik. Dengan menawarkan pelbagai aktiviti, sistem permainan canggih ini juga boleh digunakan untuk bersenam dan pendidikan. Memang CAD VR memang ia punya teknologi is moving towards not only game tapi di luar kawasan gaming juga seperti bahagian education. So that's what we see how this technology is making an impact to an individual life. Di negara Brunei Darussalam, permainan video CAD VR mendapat sambutan yang menggalakkan, terutama dalam kalangan belia. Kesyukanlah macam dorang cakap macam
dorang in another universe atau macam rasanya tempat lain lagi. So basically macam dorang boleh sightseeing, orang bagi dorang macam realistic, immersion lah. It suits industry 4.0 since kami mau dari dunia yang macam tradisional akan berpindah kepada dunia digital, dan ini memang akan permainan CAT VR ini memang banyak akan membantu belia-belia. Dengan kepesatan pembangunan teknologi, tidak mustahil pelbagai urusan di masa hadapan akan mudah dibuat selain dapat mempertingkatkan taraf hidup. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Setiap orang mempunyai hobi dan yang pasti hobi itu biasanya bermula daripada suka-suka hingga menjadi minat yang mendalam. Ini yang mendorong seorang suri rumah tangga yang mula mengumpul pen beraneka macam sejak di sekolah menengah lagi. Kalau pen macam dia sekolah sudah pulang, masa sekolah step break. Dia mungkin tahun 1988, 89 jatuhlah. Yang pen lam biasa-biasalah. Kalau pen yang sudahnya yang cute-cute, unik-unik tu mungkin tahun 2002. Macam tu, 2002-2003 lah. Collect. Kadang-kadang ada pen screw tah. Screwdriver macam ni, macam bunga-bunga ni, pen bunga. Bunga ni tah yang paling lah. Cute, bulu-bulu ayam tu, ice cream, macam-macam lah. Dayang Hamdinah binti Abdul Hamid telah mengeluarkan perbelanjaan berpuluh-puluh ribu untuk membeli pelbagai aneka pen buat menambah koleksi beliau. Pen yang paling mahal ialah jenama Harrods, United Kingdom dan Harry Potter. Manakala antara pen yang ganjil dan unik ialah pen hantu, mami, ular, robot dan pen memiliki kipas. Kalau tu yang dalam fikiran macam kan bagi pasar ruang saja, ruang bagi almarih ke apa untuk simpan durang ni dalam almarih supaya nababok lah. Kalau sudah minat tu mesti jo dapat, teruskanlah. Jangan dihalang. Yang penting keluarga lah kami nyokong. Beberapa batang jalan di Ibu Negara akan dikawal selia sementara bagi raptai upacara perarakan mengelilingi Bandar Seri Begawan sempena Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja. Pasukan Polis Diraja Brunei memaklumkan kepada para pengguna jalan raya bahawa pada 3 dan 5 Januari ini, raptai akan diadakan bermula pukul 7 malam hingga selesai. Kawasan-kawasan yang terlibat adalah dari lampu isyarat Jalan Haji Basir, Simpang 4, Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin berdekatan Balai Bomba menuju ke Bandar Seri Begawan. Manakala raptai penuh akan diadakan pada Sabtu 6 Januari bermula 8 pagi sehingga selesai. Kawasan-kawasan terlibat adalah dari lampu isyarat Jalan Raja Isteri, Pengiraan Anak Saleha, Simpang 3, Jalan Telanai sehingga ke Bandar Seri Begawan. Orang ramai dinasihatkan menggunakan jalan-jalan alternatif lain jika perlu serta mematuhi arahan dan bertolak ansur kepada para pegawai polis trafik yang bertugas. Permohonan skim biasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke luar negeri bagi ijazah sarjana dan ikhtisas sesi akademik 2024-2025 akan dibukakan esok 2 Januari sehingga 29 Februari 2024. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa memaklumkan para pemohon dikehendaki menghadapkan borang permohonan soft copy melalui email appyscholarship@moi.gov.bn dan hard copy ke Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan tidak lewat dari tarikh tutup permohonan. Borang boleh diperoleh melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn.
Pertubuhan Warga Mas mengungkayahkan projek Riadah Amal Tabung Palestin Ratap, iaitu gabungan kegiatan riadah dan amal sebagai solidariti kepada Palestin. Acara pagi tadi diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Menyertainya Penyuruhan Muhammad Amir Rizal bin Penyuruhan Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara dimulakan dengan senaman ringan dan diikuti walkathon ratap sejauh 1.2 km. Di acara tersebut, Pertubuhan Warga Mas menyumbangkan sebanyak RM2,240, manakala lebih RM1,400 berjaya dikutip dari projek ratap. Kesemua sumbangan diserahkan bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin. Acara dijayakan dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam, AITI, Imagine dan BIBD. Pertubuhan Warga Mas Negara Brunei Darussalam.